Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Faiz Nur Masjidah binti Said Alwim bersama dengan dua sahabat saya iaitu Nur Raihan binti Mahyudin dan Sharifah Nurul Najihah binti Said Alwim. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan analisis usaha kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan dan pemupukan integrasi nasional di sekolah. Sebelum itu mari kita lihat secara ringkas perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sebelum zaman penjajahan pada tahun 1400 sehingga 1511. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama terbahagi kepada 3 perubahan iaitu berpusatkan rumah guru, berpusatkan masjid, surau atau madrasah serta berpusatkan institusi agama jenis pondok. Bagi mereka yang tinggal di pondok, mereka juga akan belajar ilmu-ilmu agama, seterusnya akan menjadi guru agama di kampung masing-masing. Yang kedua, pendidikan lain iaitu pendidikan tidak formal. Sistem pendidikan tidak formal ini merujuk kepada pendidikan istana di mana guru agama akan dijemput dari luar untuk mengajar di istana. Selain itu, murid juga diajar tentang penglipu lara di mana yang bercerita menyampaikan sesuatu cerita itu bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada murid tersebut seperti cerita pahlawan dan cerita dongeng. Seterusnya kita lihat kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sewaktu zaman penjajahan pada tahun 1511 hingga 1957. Yang pertama, zaman penjajahan Portugis. Faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan ialah bahasa dan budaya. Kesannya cuma dapat dilihat secara terhad dalam bidang pendidikan. Yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Fokus sistem pendidikan adalah ke arah Betawi iaitu kini dinamakan sebagai Jakarta. Ia juga memberi kesan yang terhad dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, zaman penjajahan British. Sistem yang berbentuk vernacular dilaksanakan berdasarkan kepentingan kaum tertentu. Di sinilah bermulanya perkembangan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil serta pendidikan agama. Tetapi pada zaman ini kekurangannya adalah mereka tidak menekankan penyatu paduan antara bangsa dan kaum disebabkan aliran yang berbeza kerana setiap kumpulan etnik mempunyai sekolah mereka sendiri. Jika kaum Melayu atau Cina mahu ke sekolah bersama-sama, mereka boleh menyertai sekolah Inggeris. Di zaman penjajahan British ini, setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan kurikulum yang berbeza dan juga sekolah yang dibina di kawasan tertentu mengikut kaum seperti di ladang kaum India, di bandar kaum Cina dan di kampung kaum Melayu. Yang keempat, zaman penjajahan Jepun. Zaman penjajahan Jepun, penyatu paduan bangsa semakin meningkat disebabkan sistem pendidikan pada zaman ini memberi impak terhadap kumpulan etnik di samping memberi fokus kepada nilai dan budaya Jepun. Pada masa ini bahasa Jepun juga ditambah ke dalam kurikulum yang sedia ada. Seterusnya kita lihat perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas zaman penjajahan iaitu pada tahun 1957 hingga sekarang yang mana menekankan dua elemen sistem pendidikan kebangsaan yang padu dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kita lihat. Yang pertama, penyata razak. Penyata razak adalah merupakan pelan pendidikan yang dihasilkan pada tahun 1956 yang diambil sempena nama Menteri Pelajaran ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Terhasilnya penyata razak ini adalah bertujuan untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaysia pada waktu itu. Dua jenis sekolah telah dibentuk iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan SRK dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK. Yang kedua, laporan Rahman Talib.
Laporan Rahman Talib memberi penekanan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis, mengira, manakala pendidikan menengah mempunyai dua aliran, iaitu aliran akademik dan aliran vocational. Okay. Kini sistem pendidikan di Malaysia telah berubah. Tiada lagi sekolah kebangsaan aliran Inggeris mahupun Jepun, tetapi telah diganti dengan sekolah kebangsaan jenis Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil. Mari kita lihat pula perkembangan sistem pendidikan di Malaysia masa kini. Pelan pendidikan di Malaysia PPM 2013 sehingga 2025. Untuk mengukuhkan lagi sistem pendidikan di Malaysia, kerajaan telah menghasilkan PPM ini dalam pelan 3 gelombang utama yang dihasilkan, iaitu gelombang yang pertama menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang yang kedua mempercepatkan penambahbaikan sistem. Gelombang yang ketiga ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih meluas. Dalam pelan pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 terdapat aspirasi murid yang menekankan 6 aspek utama, iaitu yang pertama pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran di bahasa, etika dan kerohanian, dan yang terakhir identiti nasional. Okay. Mari kita lihat seperti yang kita sudah pelajari. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Apakah hubungan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan? Okey, kita lihat. Falsafah pendidikan adalah merupakan hala tuju dan panduan terhadap semua perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Falsafah pendidikan juga untuk mencari dan membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan untuk perkara yang penting, iaitu proses atau aktiviti serta menambah kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi kebahagiaan, faedah dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Okey, sekian itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada sahabat untuk menyambung pembentangan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raihan binti Mahyudin. Saya akan sambung pembentangan kawan saya tadi. Kita lihat kepada usaha kerajaan dalam mencapai kesamarataan peluang pendidikan. Okey, apakah usaha kerajaan buat untuk pendidikan di Malaysia ni? Untuk masyarakat di Malaysia ni? Apa usahanya? Ada 6 semua. Kita lihat yang pertama. Okey. Pertama adalah Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Apakah sekolah ini? Sekolah ini adalah merupakan satu inisiatif KPM terhadap keperluan meneruskan usaha akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan di sekitar Kuala Lumpur. Sekolah ini juga memberikan pendidikan asas kepada anak gelandangan ataupun anak-anak yang terbiar untuk memastikan tiada murid yang tercecil. Okey, maksudnya kerajaan memang menyediakan untuk kanak-kanak yang terbiar ni, Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang berada di Kuala Lumpur ni boleh mendaftar untuk masuk ke sekolah tersebut bagi mendapatkan pendidikan yang asas. Tidaklah mereka tercecil seperti kanak-kanak yang langsung tidak pergi ke sekolah. Okey,
Jadi, mereka yang mendaftar ke sekolah bimbingan jalinan kasih ni boleh mendapatkan pendidikan yang asas seperti kanak-kanak yang lain. Okey, konsep pembelajaran diubah sesuai mengikut tahap dan sosio budaya murid berpandukan kurikulum standard kebangsaan yang telah disediakan oleh kerajaan. Bukan sahaja kerajaan menyediakan kurikulum standard kebangsaan ini kepada sekolah kebangsaan, tetapi kerajaan juga menyediakan kurikulum pembelajaran ini untuk sekolah bimbingan jalinan kasih. Maksudnya mereka memang mempunyai silibus lah untuk mereka belajar seperti kanak-kanak lain. Okey, seterusnya yang kedua adalah sekolah dalam hospital. Okey, sekolah dalam hospital ni macam mana? Sekolah dalam hospital adalah merupakan satu bentuk perkhidmatan pendidikan yang berterusan secara formal dan teratur, memberi fokus kepada kesediaan dan keupayaan murid yang sedang menerima rawatan di hospital. Okey, bagi kes-kes tertentu seperti murid yang kemalangan ataupun sakit yang memerlukan rawatan hospital yang lama, biasanya berbulan-bulan. Okey, mereka ini jika mereka sudah bersedia dan berupaya untuk menghadapi pembelajaran, guru akan datang ke hospital sebagai pemudah cara dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar yang berada di hospital ni. Jadi mereka tidak ketinggalan. Maksudnya, bagaimana kawan mereka belajar di sekolah, mereka juga boleh belajar di hospital. Caranya, kena isi borang lah untuk mereka menghadapi sekolah dalam hospital. Untuk guru datang ke hospital, mengajar dan anak murid ini belajar dengan guru itu sahaja. Okey, pembangunan modal insan tetap dapat diteruskan walaupun mereka tidak berada di sekolah seperti rakan-rakan. Walaupun mereka berada di hospital, dengan adanya khidmat sekolah dalam hospital ni, pembelajaran mereka tetap dapat dijalankan seperti biasa. Tak perlulah mereka cuti dengan lama. Jadi kalau mereka cuti 2-3 bulan, lama juga kan tak belajar dan tajuk yang mereka kena cover. Jadi apabila adanya perkhidmatan sekolah dalam hospital, memudahkan bagi pelajar-pelajar yang sakit ni untuk belajar seperti kanak-kanak yang lain. Okey, kita lihat yang ketiga. Apakah usaha kerajaan yang ketiga? Yang ketiga adalah program pendidikan pemulihan khas. Okey, yang ni kita biasa dengar kelas pemulihan. Murid yang masuk ke dalam program ini, mereka ni kurang berkebolehan nak menerima pendidikan yang biasa seperti kanak-kanak lain. Kebanyakannya mereka ni mempunyai tahap kecerdasan yang rendah. Maksudnya mereka lemah dalam pembelajaran. Apabila mereka lemah dalam pembelajaran, mereka tidak boleh mengikut pendidikan biasa seperti kanak-kanak lain. Guru akan masukkan pelajar ini ke dalam program pendidikan pemulihan khas ni. Jadi mereka akan didaftarkan ke kelas pemulihan untuk lebih fokus belajar dalam kuantiti yang kecil, dalam kuantiti yang sikit berbanding kelas biasa, kelas normal. Contohnya kelas normal dalam satu kelas 30 orang. Jadi kalau dekat dalam kelas pemulihan, mereka akan berada dalam 3 ke 5 orang. Jadi apabila sikit, guru akan lebih fokus untuk mendidik pelajar-pelajar pemulihan khas ini. Jadi mereka akan lebih positif untuk berhadapan dengan sesi pembelajaran. Program ini juga bertujuan untuk membantu murid menguasai kemahiran tertentu, membetulkan sikap-sikap yang negatif dan tingkah laku pelajar yang menjejaskan pembelajaran tu. Jadinya, apabila masuk ke kelas pemulihan tu, murid pun dalam golongan yang sikit, guru senang untuk mengawal mereka. Apabila mereka berada dengan kawan-kawan yang golongan yang sikit, mereka lebih berhati-hati dalam segala perbuatan dan mengawal perbuatan sikap-sikap negatif mereka yang sebelum ni dan mengubah ia ke arah yang positif. Guru ni lah yang berfungsi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar dan membuatkan pelajar ini bersikap lebih positif dalam sesi pembelajaran. Guru pemulihan ni lah yang berfungsi untuk membantu golongan-golongan murid yang tak boleh menerima pendidikan biasa ni untuk mereka belajar
kemahiran-kemahiran yang asas. Apabila mereka berjaya belajar kemahiran-kemahiran yang asas, mereka boleh kembali ke kelas arus perdana biasa untuk mereka sambung belajar bersama rakan-rakan yang lain. Okey, kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah program pendidikan khas. Kerajaan juga menubuhkan program pendidikan khas untuk murid-murid yang berkeperluan khas. Kita panggil pelajar MBK, murid berkeperluan khas. Murid-murid ini berpeluang untuk menerima akses pendidikan yang relevan dan sesuai. Sesuailah dengan mereka. Contohnya kalau murid ini OKU tidak boleh melihat, OKU tidak boleh bercakap. Jadi mereka akan menerima kurikulum yang sesuai dengan mereka. Mereka ini perlu dikembangkan bakat dan potensi melalui pendidikan vocational. Maksudnya pendidikan kemahiran. Jadi apabila mereka sudah pandai dalam bidang kemahiran, mereka akan boleh jaga diri mereka sendiri dan secara tak langsung mereka akan melahirkan insan yang berkemahiran ke arah meningkatkan kualiti hidup mereka sendiri. Murid-murid ini berpotensi ditempatkan secara inklusif di kelas-kelas arus perdana sekiranya mereka memberi potensi yang positif dan boleh mengawal diri masing-masing. Okey, kita lihat usaha yang kelima. Apa usaha kerajaan yang kelima? Usaha kerajaan yang kelima adalah program pendidikan juvana. Okey, semua orang tahu kanak-kanak juvana ni macam mana. Program ini adalah merupakan pemulihan untuk juvana melalui pendidikan sistem persekolahan. Jadi kita tak kata untuk juvana ni tak boleh sekolah. Tidak. Untuk pelajar juvana tetap akan menghadapi pendidikan yang sama seperti kanak-kanak lain. Cuma mereka diasingkan di sekolah yang telah ditetapkan untuk murid-murid juvana ni. Okey, terdapat dua jenis sekolah, iaitu sekolah integriti dan sekolah Henry Kenny. Okey, sekolah-sekolah ini adalah merupakan program kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia dengan KPM. Jabatan Penjara Malaysia yang akan kawal pelajar-pelajar juvana ni di sekolah tersebut sambil dipantau oleh KPM. Okey. Program ini mempunyai 4 fasa, iaitu pembentukan disiplin. Maksudnya kita nak membentuk disiplin pelajar juvana ni kan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah pengukuhan sasiah. Okey, pengukuhan sasiah ni nak menjadikan diri murid itu lebih baik daripada sebelum ini. Jadi apabila mereka masuk ke sekolah ini, mereka akan dididik untuk menjadi lebih positif daripada yang sebelum ni. Okey, kalau sebelum ni mereka menjadi murid yang nakal, murid yang jahat, tapi melalui program ni mereka akan belajar bagaimana untuk menjadi pelajar yang baik dan lebih positif. Okey, seterusnya fasa ketiga adalah kemahiran. Mereka akan belajar kemahiran dan pemasyarakatan. Okey, pemasyarakatan ni mereka akan melakukan kebajikan-kebajikan terhadap masyarakat lah. Jadi di samping itu mereka juga boleh mengubah diri mereka terhadap pandangan masyarakat ni supaya daripada masyarakat fikir mereka tu buruk, jadi masyarakat akan fikir mereka ni sudah berubah. Okey, itulah tujuannya program pendidikan juvana ni diadakan untuk murid-murid juvana ni. Bukan untuk menyisihkan mereka, tapi mereka tetap akan belajar. Cuma mereka akan dikumpul di dalam sekolah yang sama untuk memudahkan cikgu untuk mengawal mereka. Okey, kita lihat yang keenam. Yang keenam adalah program pendidikan orang asli dan peribumi serta di pedalaman. Okey, kita tahu pendidikan kalau orang asli ni di mana sekolah mereka sama seperti di kawasan pedalaman, yang mana di sekolah ini ada juga orang asli dan ada juga orang bukan orang asli. Contohnya sekolah orang Melayu pun ada juga sekolah dengan orang asli. Jadi mereka belajar bersama-sama. Okey, kita lihat pendidikan peribumi lebih kepada Sabah dan Sarawak. Mereka ini berpeluang mengikuti pendidikan awal tanpa mengira status sosioekonomi mereka. Tak kira status sosioekonomi mereka di golongan atas ataupun golongan bawah. Semua layak untuk mendapat pendidikan awal. Kerajaan akan memastikan golongan ini menerima pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan mereka. Maksudnya kerajaan akan tengok
pembelajaran mana yang sesuai untuk golongan-golongan mereka. KPM menyediakan satu kursus bagi memastikan kumpulan minoriti ini tidak tercecer dalam menikmati kemudahan akses pendidikan yang sedia ada. Jelaslah di sini, kerajaan memang tidak pernah meninggalkan sesetengah golongan untuk akses pendidikan mereka. Jadi terserah kepada diri mereka masing-masing sama ada mereka mahu atau tidak terlibat dengan program-program yang telah kerajaan sediakan untuk usaha kesamarataan dalam pendidikan mereka. Jadi semua golongan sebenarnya layak untuk menerima pendidikan asas, pendidikan awal ni, supaya mereka semua tidak tercecer dalam pendidikan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Sharifah Nurul Najihah binti Said Alwi. Okay, saya akan sambung kepada bahagian pemupukan integrasi nasional di sekolah. Okay, integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek penting yang perlu ditekankan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Okay, sebagai rakyat Malaysia, kita mesti berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan untuk kita wujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Okay, ada banyak usaha kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan kita. Walaupun banyak perbezaan budaya, pendidikan, sosial dan ekonomi, kita tidak boleh membiarkan isu-isu ini menjadi penghalang kepada usaha kerajaan tersebut. Okey, jom kita lihat bagaimana kita nak pupuk integrasi nasional di sekolah dalam kalangan pelajar. Okey, di sini terdapat 5 cara bagaimana kita nak memupuk integrasi nasional di sekolah. Okey, yang pertama, sekolah adalah ejen sebagai penyebaran ilmu, pengetahuan dan mampu membentuk akhlak pelajar yang sempurna. Melalui proses aktiviti pengajaran dan pembelajaran, termasuklah aktiviti co-curriculum. Dalam proses ini, unsur integrasi nasional akan diberi penekanan yang tinggi. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang menjadi penghubung interaksi sosial antara kaum. Bahasa Melayu mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam sistem pendidikan negara. Kerana melalui bahasa Melayu, setiap kaum dan bangsa mendapat ilmu pengetahuan dan kefahaman yang sama. Kita tengok yang ketiga. Sentiasa membentuk semangat kenegaraan dalam jiwa pelajar. Supaya pelajar ni sedar tentang kepentingan sikap kenegaraan dalam memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara kita. Jadi kita perlulah sentiasa mengingatkan mereka tentang sikap toleransi antara kaum adalah merupakan asas kepada kehidupan masyarakat kita. Yang keempat, sikap perpaduan antara pelajar yang berbilang kaum ini boleh diterapkan melalui aktiviti co-curriculum. Kerana pada waktu itu mereka akan berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan yang berbilang bangsa dan boleh juga mengenali budaya mereka di samping mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama antara pelajar. Yang kelima, aktiviti budaya di sekolah juga mampu mewujudkan integrasi nasional di sekolah. Contohnya budaya menyanyikan lagu kebangsaan, lagu sekolah dan lagu patriotik dalam perhimpunan. Melalui aktiviti inilah yang boleh memupuk semangat patriotik dan kenegaraan dalam kalangan pelajar. Kita lihat pula kepada impak globalisasi terhadap pendidikan negara. Kita lihat apa maksud globalisasi. Globalisasi adalah merupakan satu proses dunia tanpa sempadan, di mana ruang udara dan langit yang terbuka membolehkan segala saluran maklumat seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber beroperasi tanpa sempadan. Ada banyak impak yang boleh kita lihat, di mana ianya memberi perubahan yang ketara, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung terhadap negara.
Okey, kita tengok impak-impak seterusnya. Okey, di sini ada 3 impak yang saya akan rungkai. Okey, yang pertama, guru sebagai penggerak utama dalam menekankan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. Okey, di sini guru mesti mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar. Guru juga boleh mengaplikasi penggunaan ICT sebagai salah satu kaedah pengajaran yang lebih menarik. Secara tidak langsung, teknologi yang digunakan oleh guru itu dapat membantu guru untuk menjadi lebih kreatif dalam menarik minat pelajar untuk lebih bersemangat untuk belajar. Okey, yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013-2025 yang bermatlamat ke arah kemenjadian murid telah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti tinggi. Okey, melalui pelan ini, murid perlu menganalisi maklumat, berfikir secara kritis, mengaplikasi ilmu secara kreatif dan berkomunikasi dengan berkesan dalam kalangan pelajar. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi juga ditekankan oleh KPM. Okey, yang seterusnya, revolusi industri 4.0 memberi kesan yang tinggi dalam dunia pendidikan dan sistem pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan ICT. Di mana dimensi baru telah tercipta dalam dunia pendidikan pembelajaran lebih fleksibel. Walau di mana jua kita berada dengan menggunakan pelbagai jenis alat peranti yang ada pada masa kini. Dalam proses penghasilan pengajaran dan pembelajaran antara pelajar dan guru secara tidak langsung menjadikan pelajar itu seorang yang kreatif dan berinovatif. Kesimpulannya, segala perubahan terhadap kurikulum, pendidikan dan institusi perlu dilaksanakan supaya sistem pendidikan di negara terus berjalan dengan lancar dan seterusnya akan melahirkan insan yang berpotensi. Peranan guru sangat penting dalam membentuk generasi belia supaya mampu menjadi insan yang berkembang secara bersepadu, tidak mengira bangsa dan kaum, seterusnya mampu memberi sumbangan ilmu, kemahiran dan tenaga mereka terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.